Okey, Assalamualaikum. Ini untuk pelajar tingkatan 1, nombor nisbah tajuk 1 matematik. Okey, jadi nombor 1 ni, contoh nombor 1 ni semua ada dalam buku teks. Jadi boleh rujuk buku teks. Okey, contoh 1, kereta A bergerak 40 meter ke kanan, manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau negatif. Jadi kalau dia kata bergerak 40 meter ke kanan ni kita anggap sebagai positif, jadi dia akan jadi positif 40 macam tu. Okey. Untuk kereta B pula dia kata 50 meter ke kiri ni kita anggap sebagai negatif, jadi dia akan jadi negatif 50. So wajib letak simbol tambah dengan tolak. Walaupun tambah ni kalau kita tak letak, kita tahu dia adalah positif. Tapi untuk mewakilkan pergerakan ni dengan nombor positif dan nombor negatif, wajib letak yang positif ni. Jadi mesti letak macam ni. Okey. So kena ingatlah. So nombor nisbah contoh 1. Okey. Okey, nombor nisbah tingkatan 1 ni dia banyak asasnya daripada sekolah rendah. Jadi kena mahir betul-betul. Okey. Okey, nombor 2 kita tengok contoh 2, siapa yang boleh rujuk buku teks digital boleh rujuk buku teks digital, ataupun mana-mana pelajar tingkatan 1 yang dah masuk sekolah kan, dah boleh belajar sekali ataupun yang belum lagi masuk menunggu SBP ataupun MRSM ataupun SMK ataupun sekolah khusus yang lain boleh belajar dulu. Okey. Okey, contoh 2 saya teruskan. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer. Okey, ni bahaya selalu salah. Integer atau bukan. Okey, apa maksud integer? Kena faham. Integer adalah nombor bulat yang positif dan negatif. Faham nombor bulat yang positif dan negatif. Jadi pecahan dengan perpuluhan tidak termasuk dalam integer. So kat sini selalu berlaku kesilapan. Okey. Jadi dekat mana integernya? Okey, 15 ni integer. So untuk integer adalah 15, 23, negatif 76 boleh. Asalkan dia tidak perpuluhan, dia tidak pecahan. So hafal macam tu je. Dia tidak perpuluhan, dia tidak pecahan. Okey. 0, 6. Yang ni tak boleh. Apa lagi? 301. Okey. Kalau bukan integer pula, yang ada perpuluhan. Tak kisahlah dia negatif ke positif, asal ada perpuluhan dia tidak boleh dikatakan integer. Pecahan pun tak boleh. Perpuluhan dengan pecahan adalah bukan integer. Satu lagi ni tetap perasan. Negatif 239 ni adalah integer. Okey. Jadi yang siapa yang tengah tengok video ni mesti cakap, cikgu negatif 239. Okey, saya tertinggal. Okey, jadi ini adalah contoh 2. So simple je. Hafal mesti hafal integer tu apa, bukan integer tu apa. Okey. Okey, jadi saya ulang, integer adalah nombor bulat yang bukan pecahan, dan bukan apa tadi? Good, nombor perpuluhan. So ingat benda ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada garis nombor. Okey, untuk garis nombor ini dia ada ayat yang kita perlu ingat. Contoh, kalau dia kata negatif 3, sini garis nombor ni dia garis macam ni. Ni garis nombor orang panggil. Tengah-tengah kita letak kosong. Lepas kosong dia akan bermula dengan 1. Sebelah kanan positif. Lepas tu dia akan bermula 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Faham tak? Tapi belah belakang dia akan jadi negatif. So kalau sini 1, sini negatif 1. Sini 2, sini negatif 2 dan seterusnya. Faham? Okey. Jadi kalau dia negatif 3, kita cakap kurang 3 daripada kosong. Kurang 3 mesti daripada tengah-tengah ni. Faham?
Jadi kalau dia negatif, kurang lah. Negatif bermaksud kurang. Jadi kurang 3 daripada kosong. Kalau negatif 2, cuba sebut. Apa tadi? Good. Negatif 2 adalah apa? Kurang 2 daripada kosong. Good. Okey, cuba sebut negatif 1 pula. Okey, betul. Negatif 1 kurang 1 daripada kosong. Okey, kalau dia positif pula, okey, dia belah kanan, dia mesti daripada sini. Dia mesti daripada tengah. Jadi macam mana cara nak sebut? Kalau katakan 3. Macam mana cara nak sebut? Lebih 3. Tadi kurang 3. So, kalau dia positif, lebih 3. Mesti daripada tengah ni semula. Jadi daripada mesti daripada kosong. Macam tu. Okey, faham ya? Jadi 3 bermaksud lebih 3 daripada kosong. Okey, cuba 2 sebut. Okey, good. Lebih 2 daripada kosong. Okey, 1 pula. Yes, lebih 1 daripada kosong. So, kena pandailah macam mana cara nak jawab. Senang je. Dia mesti daripada. Daripada apa? Daripada tengah ni. Jadi kalau dia positif, sebut lebih dulu. Lebih 3. Dia lebih lah. Dia lebih daripada kosong ni ada berapa? 1, 2, 3. Lebih 3 daripada kosong. Kalau dia negatif, kurang 3 daripada kosong. Okey. Okey, so seterusnya kita nak contoh lengkapkan garis nombor yang berikut. So ni simple je. Kalau si negatif 12, kita tengok kat atas ni macam sifir apa ni. Sebab tu asas sifir kena pandai. Asas sifir kena tahu. Lebih baik hafal. Okay, kebanyakannya bila awak berada di sekolah rendah, awak tak menghafal sifir. Jadi bila tak menghafal sifir, macam nak lengkapkan garis nombor. Jadi sifir wajib hafal. Kena hafal lah. Okay. Jadi kalau sini negatif 12, so sifir 6. Sebab kita nampak si 6 ni dah sifir 6. So 6, 12, 18, 24, apa lagi? 30, 36 dan seterusnya. Jadi kalau si negatif 12, negatif 6 dekat sini. Faham? Sebelah dia negatif, ikut sifir dia 18. Negatif 24. Lagi? Pandai. Lagi? Yes, negatif 36. Okay. So, kalau depan dia, kalau dah negatif 6, dah habis ni sifir 6. So, sini akan jadi kosong lah. Jadi, garis nombor kita tak semestinya tengah-tengah macam ni. Tak. Kadang-kadang dia letak kosong tu kat ujung. Tapi belakang dia kena ikutlah sifir tu. Okay. Alright. So, depannya lepas kosong apa? Ingat tadi macam saya cakap, garis nombor kalau sini negatif 6, sini akan jadi positif 6. Jadi, kosong ni dia tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah di simetri. Okay. So simple je kan lengkapkan garis nombor ni. Pastikan sifir hafal lah. Kalau tak ada hafal sifir, dah bagi negatif 12, kita pening lah. Nak masuk apa? Okay, seterusnya. Banding dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. Okay, di sinilah kegunaan garis nombor. Tapi siapa yang boleh congak, tak ada masalah. Siapa yang tak boleh congak, buatlah garis nombor. Jadi tengok ada kosong kan. Jadi isi. Kosong mesti tengah-tengah. Lepas tu, depan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling tinggi positif 6 kan. Letak 6 kat situ. Lepas tu belakang mesti negatif dia. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ada yang lebih lagi. Negatif 5. Macam tu. Okay. Jadi macam mana kita nak ikut tertib menaik? Okay. Dalam garis nombor, kalau menaik mesti daripada rendah ke besar. Daripada kecil ke besar, rendah ke tinggi, kecil ke besar. Itu maknanya tertib menaik. So, kalau negatif dengan positif, mana yang kecil? Yang kecil mesti negatif. Bermakna, semakin ke kiri, dia akan jadi semakin kecil. Walaupun dekat negatif ni, ni selalu pelajar salah. So, tengok. Bila negatif 1, negatif 2. So, dia ingat negatif 2 ni lagi besar daripada negatif 1. So, salah. Faham jadi negatif ni dia lain. Jadi negatif 3 dengan negatif 2. Dia ingat negatif 3 ni lagi besar daripada negatif 2. Sebab apa? Sebab nombor 3 tu sendiri. Salah. Jadi kalau kita masih lagi tak faham, lukis garis nombor ni. Okay, kita jangan belagak. Lukis je garis nombor ni. Biar pelan-pelan mula-mula. Jadi baru kita nampak. Dia makin ke kiri, dia akan makin kecil. Bermakna negatif 5 dengan negatif 4, mana yang kecil? Yes, negatif 5 kecil daripada negatif 4. Faham?
Jadi kalau negatif 1 dengan kosong, mana yang kecil? Negatif 1 lebih kecil daripada kosong. Faham? Daripada sifar. Negatif 2 lagi kecil daripada negatif 1. Faham? Tapi kalau dia positif, macam biasalah kan. Kalau 2, 2 lagi besar daripada 1. Kalau dia dah ke atas, maknanya dia dah jadi makin besar. So kena faham konsep ni Jadi kalau dia kata tertib menaik, mesti daripada kecil ke besar. Nombor yang paling kecil yang berada dekat senarai ni adalah nombor apa? Cuba tengok garis nombor kita. Negatif 5 kan? Ni kan? So itu nombor yang paling kecil. Jadi untuk menaik, negatif 5 dulu. Okey, cari lagi. Negatif 4 ada tak dalam senarai ni negatif 4? Tak ada lagi. Negatif 3 ada? Yes, ada, senaraikan. Lagi. Dah pandai dah. Yes, negatif 1 ada kat sini kan? Okey, lagi. Betul, kosong ada. Okey, lagi. 1 ada? Tak ada. Apa yang ada? 2, betul. So, 2. Lagi. 2 ada kan? Lagi. 4, betul. Dan last sekali adalah 6. Ini daripada kecil ke besar. Jadi jangan salah Itulah nombor negatif dengan nombor positif. So kita kena buat garis nombor baru kita faham. Kalau tidak kita tak faham. Okey, seterusnya kalau tengok B tu dia kata banding dan susunkan tertib menurun. Okey, jadi kita buatlah garis nombor dulu. Okey, kosong tengah-tengah. Letak je 1, 2, 3, 4. Paling besar, paling tinggi ke ada apa? 5. Kalau tak tahu mana satu paling besar ke apa ke, tulis je 5, 6, 7, 8 suka hati awak. Okey, lepas tu kat sini negatif 1. Sebab baru nak belajar kan. Kita buat pelan-pelan. Nanti bila awak dah buat selalu, baru awak akan ingat. Nanti cikgu akan bagi latihan dalam buku teks kan. Nanti dah boleh ingat lah. Okey, negatif 3, negatif 4. Sampai mana ada tu? Kejap kita letak lagi panjang. Negatif 5. Boleh. Okey, so tengok. Kalau tertib menurun, dia mesti besar ke kecil? Okey, nombor yang paling besar adalah nombor yang belah kanan. 5. Ada tak 5 dalam senarai ni? Oh, ada. 5. Macam itulah. 4 pula. Ada tak dalam senarai ni 4? Hati-hati. Ni negatif 4. Bukan. Ni 4 je positif. Tak ada. Okay, tak payah kisah. 3. Ada. Letak. Lagi 2. Ada. Lagi 1 ada? Tak ada. Kosong? Tak ada. Lagi apa kita jumpa lagi? Negatif 1. Ada. Lagi? Yes, negatif 2. Lagi? Negatif 4. Betul. Dan last sekali kita jumpa adalah negatif 5. Faham? Jadi kalau dah faham garis nombor, senanglah kita nak selesaikan ni. Ini nanti sampai tingkatan 1, tingkatan 2, masih lagi tak faham lagi macam mana nak susun tertib menaik dengan tertib menurun. Okay? So, jangan action, just buat je garis nombor. So, simple. Okay, seterusnya kita pergi penambahan. Okay, yang ini dia adalah asas aritmetik. So, penambahan ini dia ada konsepnya. Pertama, kalau ada penambahan integer positif. Kedua, penambahan integer negatif. Dia hala ke mana? Okay. Keduanya adalah penolakan integer positif dengan penolakan integer negatif. So, mungkin kat sini kita pening. Okay, jadi apa kita buat? Tengok contoh soalan. Okay, semua orang tengok contoh 5 ni. Kita tengok contoh 5 Okay, untuk contoh 5... saya rapatkan ni sikit. Okay. Untuk contoh 5 ni, kalau dia kata 8 campur positif 3. So, awak buat garis nombor. Okay, dia mesti bermula dengan 8. Okay, letak je 8 ni tengah-tengah. Okay, 8 atas dia jadi apa? Susun je 9, 10, 11. Sampai mana suka hati lah. Tapi janganlah banyak sangat. Okay. Kalau belakang dia, sebelum 8 apa? 7 lagi. 6, 5, 4. Macam tu. Faham tak? Okey. Sekarang ni kita sebut 8 ini tambah positif 3. Maknanya dia penambahan integer positif. Dekat mana dalam atas ni penambahan integer positif? Yang mana satu? Yang ni kan penambahan integer positif. So dia ke mana tu? Dia ke kanan. Jadi
Bermula dengan 8. Sekejap saya guna warna lain. Bermula dengan 8 ni. Yang kat sini ni. Yang ni 8 ni. Dia akan ke kanan. Kenapa? Penambahan integer positif, anak panah dia akan ke kanan pengiraan dia. So, penambahan, tambah ni penambahan, 3 ni pula integer positif. Faham? Jadi, daripada 8 ni tadi, ke kanan sebanyak 3 kali. Apa dia tulis ni? 3 lah. Kalau 4 lah. Kalau 5 lah. Ikut suka lah. Okay, jadi kalau 3, daripada 8, 1, 2, 3. So, dia berhenti dekat sini. Jadi, jawapan dia adalah 11. Itu konsep jadi, nak hafal 2 ni bukan mudah bukan mudah. Sekarang ni kalau dah naik tingkatan 1, dah boleh pakai kalkulator. Memanglah lebih bagusnya kalkulator. Tak ada masalah, pakai je kalkulator. Tapi, kalau ada soalan, katakan nanti kan, UASA ni kita tak tahu kan dia punya soalan macam mana. Kadang-kadang dia soalan konsep. Jadi, dia suruh kita buat secara secara garis nombor macam ni. So kena pandai lah. Jangan tak pandai, mesti kena pandai. Jangan nanti kan boleh guna kalkulator, tak payahlah baca, tak payahlah hafal. Tak boleh, kena hafal juga. Sebab kadang-kadang soalan dia bagi konsep, tak boleh guna kalkulator, awak kena buat bentuk macam ni nanti, bentuk garis nombor. So awak kena faham benda ni. Okey. So untuk B pula. Okey, tengok B. 5 tambah sebut tambah negatif 2. Okey, kita buat garis nombor dulu. Bermula 5 mesti tengah-tengah. Lepas tu awak letak je depan dia 6, 7, 8. Letak je 9, 10. Suka hati awak lah, tapi yang banyak sangat. Belakang 5 apa? 4, 3, 2, 1. Faham? Okey. So sekarang kita tengok 5 tambah negatif 2. Maknanya tambah ni adalah penambahan. Penambahan dalam kurungan ni negatif 2. Penambahan integer negatif. Nampak tak? Negatif 2 ni integer negatif. Kenapa sebut integer? Saya dah sebut tadi. Integer dia adalah nombor bulat. Dia bukan perpuluhan, dia bukan pecahan. Faham itu cara macam nak kenal dia. Jadi penambahan integer negatif. Cari mana penambahan integer negatif. Nampak tak? Penambahan integer negatif. So, dia gerak ke mana tu anak panah dia tu? Ke kiri kan? Okey. Jadi, start daripada 5 lah. Okey. Dekat 5 ni dia. So, dia bergerak ke mana? Ke kiri. Sebanyak berapa? 2. Jadi, 1, 2. Berhenti. So, jawapan dia berapa tu? 3. Okey. Jadi, kalau kita nak semak jawapan kita betul atau salah, pakailah kalkulator. Tak ada masalah. Faham? Cuma yang ni, garis nombor ni kena faham supaya nanti ni asas. Tak adalah nanti tak boleh jawab nanti. Kalau pakai kalkulator boleh, tak masalah. Pakai je kalkulator untuk semak. Okey. Sebab nanti kemudian kita akan pakai kalkulator juga. Okey. C pula. Okey, tengok C. Okey, macam mana tadi saya ajar mula-mula tadi? Cepat. Mula buat garis nombor. Lepas tu, nombor apa kat depan? 2. Okey, 2. Okey, letak belakang dia 3, 4, 5, 6. Okey, satu lagi yang sebelum dia. 1, sorry bukan negatif 1, 0, good. Lepas tu? Yes, negatif 1 lagi. Ya, negatif 2. Tadi kita dah belajar pasal garis nombor kan? Okey. Next, tengok baca balik. Okey, cuba baca. Saya nak sebut tadi. 2 tolak positif 4. Okey, so tolak ni apa? Penambahan ke penolakan? Penolakan. Jadi, penolakan dalam kurungan ni apa? Penolakan integer, good. Positif, yes. Penolakan integer positif. So, mana penolakan integer positif? Ni dia. Penolakan integer positif. So, dia bergerak ke mana tu? Ke kiri. Betul. Jadi awak perasan tak dia terbalik 2 ni? Jadi dia ke kiri. Ke kiri nanti sebanyak apa? 4. So macam itulah konsep dia. Jadi tadi 2 kat sini kan asalnya. Penolakan integer positif dia ke kiri. So 1, 2, 3, 4. Kenapa 4 kali? Ni 4. Faham. Jadi jawapan dia berhenti dekat mana? Negatif 2. Jelas Okey. So senang kan? Tak susah pun. Okey.
Seterusnya, dia nak lebih faham memang akan buat latihan. Kalau tak buat latihan, saya nak faham. Itu konsep dia. Sekali mana-mana boleh faham. Okay, mesti buat banyak-banyak kali. Okay, so D pula. Negatif 1. Okay, mesti letak sini. Okay, depan negatif 1 apa? Kosong lagi. 1 lagi. 2 lagi. 3. Okay, belakang dia. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4, negatif 5. Boleh, tak kisah. Sini nak letak 4 pun boleh. Suka hati awak lah. Nak saya mana. Tapi janganlah panjang sangat kan. Kalau letak panjang kan, tak nombor yang tidak digunakan, nanti membazir lah kan. Tapi boleh je. Okay. So, okay, baca. Apa nak sebut negatif 4 ni? Tolak negatif 4. Okay. Ni kita sebut penolakan, betul? Sebut dalam audition ni. Integer negatif, pandai. Penolakan integer negatif. Mana penolakan integer negatif? Cari. Ni dia. Penolakan integer negatif dia ke mana? Dia ke kanan. Okey, jadi bermula dengan negatif 1. Di sini dia ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa? 4 kali. 1, 2, 3, 4. So dia jumpa siapa tu? 3. Selesai. Okey. Jadi fahamkan betul-betul konsep mesti faham betul-betul. Okey, next seterusnya. Okey, sekarang kita pergi kepada operasi. Okey, operasi ni yang membantu kita lah, tapi kena hafal tak susah pun hafal dia. Okey, kalau positif bertemu positif, darab operasi dia mesti darab. Darab dengan bahagi. Khas untuk darab dan bahagi. Okey. Kalau darab bertemu tambah bertemu tambah, positif bertemu positif, dia akan jadi positif. Positif negatif, lain simbol tolak. Lain simbol tolak. Sama simbol tambah. Itu je ingat. Okey, bahagi pun sama. Bahagi sama je dengan darab. Sama simbol tambah. Lain simbol tolak, lain simbol tolak. Sama simbol tambah. So ingat tu je lah. Okey, tengok contoh. Okay, macam mana? Okey, tengok untuk operasi darab dan bahagi sahaja kena ingat tu. Okey. Negatif 5 darab negatif 4. Okey, negatif 5 darab negatif 4. So darab kan? Okey, negatif. Kita bukan sebut tolak 5, tolak 4. Tak kita sebut negatif. So, pastikan sebutan tu betul. Jadi, negatif 5 darab negatif 4. Negatif 5. Negatif 4. So, cari. Sama simbol kan? Apa tadi saya suruh hafal tadi? Sama simbol jadi positif. Jadi, 5 darab 4 ni darab macam biasa. That's why lah sifir kena hafal lah. Baru boleh cepat. Kan nanti ada yang kata, alah kan boleh guna kalkulator. Yes, boleh, tak ada masalah. Nak pakailah. Okey. Jadi negatif 5 darab dengan negatif 4. 5 darab 4 adalah 20. Negatif bertemu negatif, dia akan jadi positif. Faham? Jadi positif ini bila dah dalam pengiraan, dah tak payah letak dah. Terus je letak 20 macam ni. So kita faham dia adalah positif. Melainkan tadi contoh 1 dia cakap wakilkan. Dengan integer positif dengan negatif, barulah kita letak simbol positif itu. Tapi kalaulah menilai sahaja macam ni, just darab macam biasa. Kalau positif tak payah letak dah simbolnya. Okay. Alright, seterusnya B. Negatif 6 darab 4. So yang ni negatif ni bertemu apa dengan 4 tu? Kalau dia tak tulis, maknanya apa saya cakap tadi? Positif. Jadi negatif dengan positif berlainan simbol. Kalau berlainan simbol, apa tadi saya cakap? Tolak. Jadi 6 darab 4, awak darab dulu jadi 24. Simbol oleh kerana dia tak sama. Satu negatif, satu positif, dia akan jadi negatif. Kalau tak sama, dia dikira negatif. Okay? Kalau sama simbol, dia dikira positif. So simple je nak hafal dia. Okey, C pula. 6 bahagi negatif 2. So 6 ni tidak ditulis simbolnya. So dia tambah ke dia tolak? So dia adalah positif. Macam tu. Jadi 6 bahagi 2, 3. Sama tak simbolnya? Tak sama. Jadi bila tak sama, negatif. Okey. Senang je. Okey, lagi ni. 12 bahagi 2 berapa? 6. Sama tak simbol? Sama. Bila sama simbol, dia jadi
positif. Tengok. Sama simbol positif. Tak sama negatif. Tak sama negatif, sama positif. So, selesai. Tak. Kena letak 6 sahaja. Oh, dah tak nampak. Kena letak 6 sahaja. Sebabnya kalau dia positif 6, kita tahu, kita tak payah letak positif lagi dah. Kita tahu 6 adalah positif. Mana-mana kita tahu 6 adalah positif. Jadi ini untuk tambah dan tolak sahaja. Darab dan bahagi sahaja. Bukan dipakai untuk tambah dan tolak. So kena faham jangan salah pula. Okey, tambah dan tolak tu lain. Tambah dan tolak tu you pakai hutang dengan bayar lagi senang. Contoh, negatif 2 tambah 4. Ni jangan pula negatif positif pula dah nanti jawapan awak salah kan. Buat 2 campur 6, 2 campur 4 jadi 6. Oleh kerana berlainan simbol you letak negatif. Salah konsep, tak boleh. Tidak diguna pakai kalau tidak ada darab dengan bahagi. So kalau macam ni, kalau awak jumpa soalan macam ni, awak guna hutang. Negatif ni kita berhutang, positif ni kita dah bayar. So kita hutang RM2, pakai ringgit lah. Kita hutang RM2, kita bayar RM4. Amboi, baiknya bayar lebih tu. Bayar berapa terlebih tu? Terlebih RM2 kan. So bila terlebih RM2 lah positif. Jadi bersamaan dengan positif 2. Faham? So dia akan jadi 2 macam tu. Macam tu. Sama juga kalau negatif 3, negatif 4. Okey, negatif tadi saya cakap apa? Hutang. Hutang 3, hutang lagi 4. Ya Allah, banyaknya hutang. Kan? Hari-hari tak bawa duit pergi sekolah. Hutang dengan kawan. So hutang 3, hutang 4. Berapa banyak hutang? Yes, hutang 7. Faham tak? Jangan pula 3 tolak 4. Sudah habis. Salah semua. Tak boleh Tapi kalau negatif 3 darab negatif 4. Ni jadi apa? Siapa dapat jawab? Good. Apa dia? Positif 12. Okey, kenapa ni pula jadi positif pula 12? Okey, sebab dia darab. 3 darab 4, 12. Simbolnya kalau sama jadi positif. Faham? Kalau tak sama jadi negatif. So simple pastikan apply betul-betul lah. Perbezaan tambah tolak dengan darab. Okay next. Ni pula kita pergi seterusnya. Kalau ada operasi lah. Operasi tu bermakna tanda kurung, tanda bahagi, darab. Mana kita buat dulu. So darjah 6 dah belajar kan. Adik saya cakap darjah 6 memang kena mahir betul-betul matematik. Okay, jadi untuk yang nombor 7 ni, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. So mana kita kena utamakan dulu? Mesti utamakan tanda kurung dahulu. Tu tanda kurung dahulu. Jadi ada tanda kurung kat sini. Ni nampak tak ni? Ada penjara situ. Jadi bila ada penjara situ, you kena settlekan. Jadi cara penulisan dia? Okey, belajar Negatif 8 kita letak dulu diam-diam. Darab kita letak diam-diam. Okey. Negatif 2 tambah 3 ni. Yang ni saya suruh pakai hutang dan bayar tadi. So kalau negatif buat kat tepi. Negatif 2 tambah 3. Apa negatif saya sebut tadi? Hutang. Apa positif tadi? Sebab dia tidak ada kena-mengena dengan darab kan. Bayar, bagus. So hutang 2. Bayar berapa? 3. So awak ni terlebih bayar ke macam mana ni? Terlebih bayar. Terlebih bayar berapa? Automatik awak menolak kan, betul tak? Jadi tu adalah pakai kalkulator ke congak ke suka hati awak lah. Jadi terlebih bayar berapa? 1. Bila terlebih bayar 1, maknanya positif 1. Faham? Baru masuk dekat jalan kerja sini. Darab positif 1. So kalau awak nampak dua simbol berdekatan macam ni, awak kena pandai letakkan kurungan. Kena belajar. Faham? Okay. So darab kan? Darab lah macam biasa. 8 darab 1 dapat 8. Simbol berbeza ke sama? Simbol berbeza. Kalau berbeza, apa saya cakap tadi kalau simbol berbeza? Negatif, pandai. So, untuk tajuk 1 ni, wajib buat banyak-banyak supaya mahir. Kalau tidak, memang tak mahir. Dan seterusnya, pakai kalkulator. Itulah kan? Okey, B. Okey, mana nak buat dulu ni? Ada tak kurungan? Ada tau ni. Ni. So buat dulu. Itu maknanya darab. Jadi 7 duduk diam-diam. Tambah duduk diam-diam. Okey. 2 darab negatif 3. Conteng kat luar. 2 darab negatif 3. Kurungan sebelah tu bermaksud darab. Bermaksud darab.
Kalau dia rapat macam ni, dia bermakna kurungan ini adalah darab. So awak pecahkan jadi bentuk yang saya buat ni. Awak pecahkan jadi bentuk yang saya buat tu. Jadi baru awak faham. Jadi bila kita buat bentuk ni 2 darab negatif 3 ni bermakna 2 darab 3 apa? 2 darab 3 apa? 6. Tapi tengok simbol. 2 ni simbolnya apa? Positif. Kalau tak tulis tu maknanya positif kan? So positif bertemu negatif, lain simbol kan? Jadi apa? Negatif pandai. So tengok tak apa saya pesan tadi, kalau ada 2 simbol bersebelahan ni, pandai-pandai letak kurungan. Okey. Okey, lepas tu lagi 7. Okey. Positif bertemu negatif. Apa maksud positif? Ni positif didarab dengan negatif 6. Itu maksudnya kurungan tu. So bila positif didarab dengan negatif 6, positif ni ada tak nombor depan dia? Tak ada kan? So dia adalah 1. Dia adalah positif 1 kalau tak ada nombor. Faham tak? Jadi darab macam biasa tadi. 1 darab 6, 6. Simbol sama? Tak sama. Jadi bila tak sama dia jadi negatif. So tolak 6. Faham? Jadi 7 tolak 6 adalah 1. So kena faham lah. Ini asas lah. Jadi nanti last nanti awak pakai kalkulator dah tu. Saya faham dah. Last nanti dia pakai kalkulator je nanti. Okey, seterusnya tengok C pula. Okey, kita tengok C. Okey, mana nak buat dulu? C tu. Tu C tu. Okey, mana nak buat dulu? Dia tak ada kurungan. Ada yang ni ujung ni. Yang ni. Sekejap. Ni. Yang ni tak ada kena-mengena sebab bahagi dengan negatif ni tak ada. Yang ni tambah bertemu tolak ni. Dia akan jadi positif. Kalau tak ada nombor depan dia jadi apa? 1 kan? Positif 1. Kalau kurun darab negatif 1. Faham tak? So 1 darab 1 adalah 1. Positif negatif berlainan dia akan jadi negatif. Jadi C tu 4 tolak 12 bahagi negatif 2. Belakang tu akan jadi tolak 1. Okey dah. Lepas itu kena buat apa dulu? Darab atau bahagi dulu. So kita jumpa bahagi. Tak boleh buat tolak dulu memang tak boleh. Jadi kena buat bahagi dulu. So yang ni nampak tak saya ombakkan dia. Yang ni. Jadi negatif keluarkan. Negatif 12 bahagi negatif 2. So 12 bahagi 2 6. Kalau bahagi dengan darab kan kita boleh pakai konsep ni. Yang tu. Nampak tak? Jadi kalau bahagi sama simbol dia akan jadi positif. So tulis baliklah dekat tadi tu. 4 tu memang kita usik. Tapi negatif dengan negatif tadi kita dah usik dah ni. Nampak tak ni? Kita dah usik. So jawapannya tadi apa? Positif 6. Belakang sekali tolak 1. Okey. Jadi kita kira macam biasa. 4 tambah 6 10. 10 tolak 1. Jadi 9. Macam itulah konsepnya. Kena faham betul-betul Okey, D pula. Apa yang mana dulu? Ada yang ni kan, nampak tak ni? So macam mana tadi saya ajar tadi? Positif 1 darab dengan negatif 16. So 1 darab 16 simbol dia berlainan, so dia akan jadi negatif. Okey, salin balik. So bila salin balik negatif 12 negatif 16. Yes. Yang ni tadi satu gang ni kita dah jadikan dia ni. Faham tak? So transfer je. Bahagi. Okey, bawah. Mana sini kan? Yang ni. Macam mana keluarkan? Negatif apa kalau tak ada nombor depan dia? 1 darab negatif 24. 1 darab 24, 24. Sama tak simbol? Sama, dia akan jadi positif kan? So ni transfer sana. Jadi negatif 22 tambah 24. Faham? Okey, jadi konsep asal atas ni dia kena ada darab tak? Dah tak ada kan? Dia dah jadi negatif-negatif dia jadi tolak dah ni. Okey, jadi hutang. Ingat yang saya sebut tadi tu, yang saya bayar tadi. Kalau negatif 12, negatif 16. So mula-mula hutang RM12. Lepas tu hutang lagi RM16. Berapa banyak awak hutang tu? Tambah sendiri. Berapa? Ya, awak hutang berapa ringgit? RM28. Faham tak? So kita sebut. So bila kita sebut kita hutang, bermakna dia akan jadi negatif. So yang atas tu adalah negatif 28. Okey, bawah pula. Hutang RM22.
Positif apa? Bayar RM24. Bagusnya. Awak bayar berapa ringgit? Hutang RM22 tapi awak bayar RM24. Awak terlebih bayar tu. Terlebih bayar berapa ringgit tu? RM2. Jadi bila terlebih bayar RM2, dia akan jadi positif 2. So ni transfer sana. Faham tak? Jadi apa maksud pecahan? Terpadam pula dah. Apa maksud pecahan? Pecahan ini adalah bahagi. Jadi negatif 28 bahagi positif 2. Faham? Jadi bila bagi 28 bagi 2 berapa? 14. Simbol sama tak? Tak sama. Bila tak sama dia akan jadi negatif. Yes. Betul. Okay. Dapat. Okay. Seterusnya kita pergi kepada hukum. Yang ini diperkenalkan untuk senang kira. Sebenarnya congak, bukan kalkulator. Biasa kita pakai kalkulator, tapi yang ini bukan untuk bukan untuk pakai kalkulator. Bukan untuk pakai kalkulator. Okey, jadi dia ada satu hukum kalis tukar tertib. So kena apa? Okey, A tambah B dia boleh jadi B tambah A. So dia tukar tertib lah. Dia tukar kiri kanan. Kalau A darab B dia boleh jadi B darab A. Itu namanya hukum kalis tukar tertib. Okey, yang kedua pula dia ada hukum kalis sekutuan. Yang ni bermakna contoh A tambah B tambah C. Dia direct A tambah B tambah C. Jadi kita boleh asingkan. A keluarkan. Maksudnya A tu kita letak sebelah. B dengan C kita tambahkan. Boleh. Ataupun A darab B darab C. A kita tinggal. Darab dengan B darab C tu kita cantumkan. Tak ada masalah. Okey. Jadi ikutlah. Macam mana pun. Itu namanya kalis sekutuan. Ni banyak budak tak hafal ni. Memang kena hafal sebenarnya benda ni. Okey, lepas tu ni hukum kalis agihan ni. Kalau A darab, ni tadi kan A darab B. Yang atas tadi. Yang ini tadi A darab B darab C. Semua nampak tak? Tapi yang ni digabung A darab. Lepas tu dia B tambah C pula. Jadi A ni boleh darab B. A ni boleh darab C. Nampak tak? A darab B tambah A darab C. Kalau ditolak A darab B tolak A darab C. Tu kalis agihan. So memang kena latihan yang banyak supaya boleh terhafal bendanya. Okey. Lepas tu identiti. Yang identiti ni konsep kalau A tambah kosong adalah A lah kan. Apa saja nombor tambah kosong dapat dibalik kan. Contoh 1 tambah kosong 1, 2 tambah kosong 2, A tambah kosong A, B tambah kosong B. Faham? Apa saja nombor yang darab dengan kosong adalah kosong walaupun huruf. Jadi kalau A darab kosong, kosong. Jadi kalau B darab kosong, kosong. 1 darab kosong, kosong. 2 darab kosong, kosong. Okey. Jadi kalau di darab 1 dapat diri dia balik kan. 1 darab 1, 1. 2 darab 1, 2. Jadi kalau A darab 1, A balik. Macam tu. Okey. Alright. So kalau yang ni pula A tambah dengan negatif A. Maksud dia tambah dengan negatif A ni. Jadi tambah ni kita tadi ingat tak? Tambah dengan A pula saya tulis itu salah. Okey, tambah dengan negatif A maknanya positif. Kalau positif depan dia tak ada apa-apa kan? Tulis 1. So kurungan jadi darab negatif A. Faham tak? 1 darab A, A. Positif dengan negatif lain simbol kan darab. Kalau lain simbol dia negatif. Jadi tadi asalnya A kan. Jadi A kat sini apa tadi? Tolak A. Kosong lah. Contoh 2 tolak 2 kosong. Benda yang sama ditolak adalah sifar. Okey, lepas tu yang ni pula A darab 1 per A adalah 1. Kenapa? A boleh mati. Darab kan boleh mati. Skor rendah kita dah belajar kan. Okey, alright. Jadi ini adalah hukum identiti. Okey. Ni namanya adalah pengiraan efisien. Sebenarnya pakai kalkulator. Tapi pengiraan efisien ni untuk memudahkan pengiraan. Contoh kita boleh congak. Okey, macam mana nak jadikan dia mudah? Okey Kalau tengok 29 campur 38 campur 2 ni, kita susah nak congak kan? Jadi kita boleh konsepkan yang puluh-puluh. Contoh 38 dengan 2 boleh jadi, kalau 38 campur 2 jadi berapa? 40 kan? So yang ini kita boleh satukan. So dia akan jadi 29 tambah macam ni. So kat sini dia dah jadi hukum apa kat ni?
hukum kali sekutuan. Nampak tu? Kenapa dia jadi hukum kali sekutuan? Sebab tambah. Nampak tak kita asing macam ni? Supaya 38 campur 2 ni senang kira. Jadi 29 tambah 38 campur 2 kita dah boleh congak kan? Kita dah boleh congak kan? Jadi bila kita dah boleh congak, jadi dia akan jadi 40. 38 campur 2 dia jadi 40. Faham tak? Lepas tu kita campur lah. Boleh campur congak juga kan? Jadi 69. Macam tu lah tujuan dia. Sedangkan pakai kalkulator lebih senang kan? Okey. Untuk B pula, kau darab semua ni. Kita tengok mana yang senang nak didarab. Yang paling senang untuk kita congak. 2 dengan 5 kan? 2 dengan 5 jadi apa? 10 kan? Senang kan? Jadi kita asing 24. Darab 2 ni darab dengan 5 macam ni. So 24. Darab 2 darab 5 10. So dia akan jadi 240. Ini bila cerita pengiraan efisien ni. Kena buat macam ni. Okey. Maknanya kita kumpulkan yang kita senang tambah atau darab. Senang. Dia macam pengiraan cepat lah. Cerita dia. Okey, pengiraan cepat. Okey, lagi. Kalau 7 darab ni. Kan susah nak darab kan? 7 darab dengan 3040. Kan susah kan? Okey. Cara dia 7 darab ni. Cuba 3000 ni kita pecahkan jadi 3000 campur 40. Macam tu. Jadi bila kita pecahkan 3000 ni campur 40 kan dia jadi 3040 kan? Okey, jadi ni boleh pakai konsep dekat mana ni? Dekat kalis agihan ni. Nampak tak? Darab tambah. Nampak? So dia buat apa? A boleh darab B tambah A boleh darab C. Jadi 7 ni darab 7 darab dengan 3000 tambah, kalau tolak lah ikutlah. Tambah 7 juga darab dengan 40. Kan boleh congak kan? 7 darab 3000. 7 darab 3 kan 21. Ada berapa kosong tu? 3 kosong. 7 darab 4 kan 28. Ada 1 kosong. Okey, lepas tu boleh tambah macam biasa. Dia akan jadi berapa? 21,280. See? Nampak tak? Tak payah pakai kalkulator pun. Dah boleh kira. Tak ada masalah dah. Senang kan? Jadi itu namanya pengiraan efisien. Pengiraan efisien. Jadi kalau dia suruh guna pengiraan efisien, you kena pecahkanlah macam ni. Kena bijak sikit. Cik jalan macam nak pecahkan supaya dia jadi mudah untuk kita congak. Nanti awak semak guna kalkulator lah. Okey. Okey, seterusnya 14. Okay, ini adalah aplikasi bagaimanakah anda menyelesaikan masalah ini. Kita tengok. Tunggakan kad kredit Luqman ialah 230. Maksud tunggakan ni bermakna negatif. Jadi tunggakan dia negatif 230. Kita labelkan siap-siap. So tunggakan adalah negatif 230 lagi. Dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi bayaran. Bayaran ni pun bayar je negatif juga. Bagi 3 buah buku yang berharga 120 setiap satu. Dia 3 buah buku Jadi dia bayar bermakna negatif 120 ni dia bayar 3 buku. So dapat berapa kat sini? 120 darab 3, 360. Simbol sini tolak, sini tambah. Jadi berlainan simbol jadi negatif. Faham tak? Sebab dia bayar dia jadi negatif. Okey, lepas tu seminggu kemudian akaun kad kreditnya dikenakan faedah pula. Yang ni faedah bank yang kenakan ni. Jadi bermakna negatif lagi RM3. Semua dia kena bayar. Okey, lepas tu dan Luqman membuat bayaran balik. Dia buat pula, dia bayar balik. So dia bayar semula ni maknanya dia bayar kad dia tu balik. Jadi itu bukan negatif, itu bermakna positif 400. Sebab dia nak bayar hutang-hutang yang dekat atas ni. Terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya ataupun tidak. Okey. Jadi apa kita buat? Negatif 230. Dia akan tambah dengan semua hutang-hutang dia ni negatif 360. So macam tadi saya pesan, kalau kita ada contoh macam ni sekejap hutang ni semua kena tambah negatif 360 ni kan. Okey, ada 2 je simbol macam tu, letak kurungan. Kena belajar.
Okey. Lepas tu mana lagi hutang dia? Oh, hutang lagi. Negatif RM3. Okey, yang dia bayar lah. Yang dia kena bayar. Okey, lepas tu dia nak bayar balik kad dia tu. Maknanya dia guna duit dia sendiri, dia bayar balik kad dia tu. Jadi dia akan jadi 400. Maknanya dia bayar hutang-hutang dia ni, so positif 400. Macam tu. Okey. Lepas tu kita kira lah. Okey, nampak tak ada kurungan macam ni? Macam ni saya ajar keluarkan tadi. Positif 1 darab negatif 360. Faham? Jadi 1 darab 360, 360. Sini lain simbol jadi negatif. Ataupun secara cepat you dah boleh dah. Oh, tambah positif negatif jadi negatif. Boleh. Senang dah. Lama-lama dia akan terror macam tu. Lain simbol jadi negatif. Jadi negatif 230. Lain simbol negatif 360. Tolak 3 tambah 400. Okey. Ni. Hutang 230. Hutang 360. Hutang lagi RM3. Berapa banyak dia hutang? Kira. Berapa banyak dia hutang tu? 593. Negatif 593 hutang dia. Betul kan? Nampak tak? Mula dia hutang 230, dia hutang lagi 360, dia hutang lagi RM3. So you tambahlah semua hutang-hutang tu. Kan? Jadi hutang 500. Okey, lepas tu dia bayar 400. Ni je duit yang dia ada. Jadi dia jelaskan hutang ni ke tidak ni? Berjaya tak? Tengok. Hutang 593 baru bayar 400. Tak cukup. Dia masih lagi berhutang berapa? Kira. Yes, 193. So, lumayan berjaya atau tidak? Tidak. Sian dia. Maknanya dia kena cari lagi duit untuk bayar lagi. Negatif 193 tu. Itu konsepnya. Okey? Okey, itulah konsep nombor nisbah. Yang ni baru first part 1. Nanti saya akan pergi kepada part 2 pula. Selepas nantilah bukan hari inilah. Okey. Jadi harapnya faham. Pastikan buat latihan bila cikgu awak bagi nanti dekat buku teks supaya lebih kefahaman dan lebih latih to be untuk fahamkan lagi konsep-konsep nombor-nombor negatif bertemu positif kan, darab bahagi. Okey. Matematik bukan hanya satu hari, tidak. Okey. Okey, itu je. Terima kasih semua.